Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Azli lagi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar Sains Tahun 5, tajuk Kombinasi Mesin Ringkas. Jom. Objektif pembelajaran pada hari ini, Cikgu letakkan dua, iaitu yang pertama, menguasai jenis-jenis mesin ringkas dan yang kedua, mengenal pasti mesin ringkas pada suatu alatan. Ini adalah ulang kaji mesin ringkas yang kita belajar pada tahun lepas, tahun 4. Jadi apa itu mesin ringkas? Kita ada tuas, baji, takal, satah condong, roda dan ganda, skru dan gear. Semua sekali ada 7 mesin ringkas. Ini pula ada mesin di sekeliling kita. Tanpa kita sedari, kita dikelilingi dengan mesin dan alatan yang kita gunakan untuk memudahkan kerja kita seharian. Mari kita lihat dengan lebih teliti apa juga mesin ringkas yang ada pada alatan yang selalu kita gunakan tanpa kita sedari bahawa itu adalah mesin ringkas kombinasi. Alat yang pertama yang paling biasa kita gunakan iaitu pengasah pensel. Tengok anak panah yang pertama. Itu adalah skru. Skru digunakan untuk mencantumkan dua bahagian bilah dan badan pengasah pensel. Anak panah yang kedua pula menunjukkan bilah. Jadi itu adalah baji. Ini pula adalah alat yang kedua. Alat yang kedua ini juga pengasah pensel tetapi ini lebih complicated. Kita lihat anak panah yang pertama. Anak panah yang pertama itu adalah roda dan ganda. Roda diputar, roda dan ganda ini diputar untuk menggerakkan gear. Jadi di mana gear? Gear. Kita lihat anak panah yang kedua. Di situ cikgu bulatkan adanya gear. Gear itu berputar. Bila roda dan ganda berputar, gear berputar dan gear akan memutarkan baji. Jadi di mana baji? Lihat anak panah yang ketiga. Jadi baji itu berfungsi untuk mengasah dan memotong mata pensel tersebut supaya menjadi tajam. Jadi di sini kita lihat adanya 3 gabungan ataupun kombinasi mesin ringkas. Ini pula adalah alatan yang ketiga. Alatan yang ketiga ini adalah pemotong kuku. Kita lihat nombor 1. Nombor 1 di situ ada 3 bahagian, iaitu yang pertama daya, yang kedua fulcrum dan yang ketiga beban. Daya ada tempat kita meletakkan jari, fulcrum adalah titik pertemuan antara dua bahagian, manakala beban ada tempat untuk kita letakkan kuku untuk dipotong. Jadi, apabila adanya 3 bahagian ini, maksudnya itu adalah tuas. Okey? Kita lihat anak panah yang kedua. Anak panah yang kedua, itu ada tempat kita letakkan kuku untuk dipotong. Jadi, itu adalah baji. Bersifat tajam untuk memotong kuku. Sekarang kita lihat alatan yang keempat. Alatan yang keempat ini adalah jam tangan. Jam tangan. Okay, siapa yang ada menggunakan jam tangan, analog, jadi anda akan lihat seperti ini. Bila kita buka di bahagian dalam, kita akan nampak bahawa adanya gear. Lihat nombor 1. Nombor 1 itu adalah gear. Gear maksudnya dia akan berputar dan gear memastikan bahawa jarum jam kita pun akan berfungsi dan berputar. Okay, lihat nombor 2. Nombor 2 itu adalah skru. Skru digunakan untuk mencantumkan komponen-komponen yang ada pada jam tangan kita. Dan lihat yang ketiga. Yang ketiga ini pula adalah roda dan ganda. Roda dan ganda ini berfungsi bila kita nak laraskan jam dan waktu kita sesuai dengan apa yang kita mahukan. Jadi itu ada roda dan ganda. Jadi alatan ini maksudnya ada 3 juga kombinasi mesin ringkas. Jadi ini adalah alatan yang kelima. Alatan kelima ini adalah pemotong dahan. Kita lihat anak panah yang pertama. Anak yang panah pertama itu adalah gergaji, iaitu tempat untuk memotong. Jadi itu adanya baji untuk memotong. Jadi kita lihat nombor 2.
Nombor 2 itu adalah takal. Takal berfungsi untuk menarik bahagian baji pada gergaji dahan. Jadi ini panjang. Jadi kita akan tarik dari bawah dan takal akan memastikan bahawa tempat untuk kita memotong itu berjaya memotong dahan. Okey, dan nombor 3 tersebut, anak panah yang ketiga, itu adalah skru yang digunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian yang terdapat pada gergaji dahan. Jadi maksudnya, alatan ini juga mempunyai 3 kombinasi mesin ringkas. Jadi kesimpulannya anak-anak, penting untuk kita mahir dalam mengenal pasti mesin ringkas. Dan kita perlu tahu apa jenis-jenis mesin ringkas. Dan yang kedua adalah kebanyakan alatan yang kita gunakan adalah kombinasi daripada mesin ringkas itu sendiri tanpa kita sedar. Jadi sampai di sini sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu doakan agar semua menjadi bijak dan boleh faham tajuk yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.